بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah, dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmah, adanya barakah dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita memperingati peristiwa hijrah, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bumi Mekah ke bumi Madinah bersama seorang sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang kita berada di bulan Muharram, dan inilah kisah, inilah cerita yang paling famous dan paling popular, yang banyak diceritakan, dikongsikan di meja-meja penceramah di mana-mana masjid bila tiba bulan Muharram. Dan insya-Allah kita mengambil sedikit kesempatan yang ada untuk memperingati kembali sejarah perjalanan yang agung ini, yaitu hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menceritakan dan menyimpulkan tempoh perjalanan ini pastinya memerlukan masa yang amat panjang. Tetapi kita ringkaskan sebagaimana maklum kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kisah ini dipersembahkan hampir setiap tahun. Adanya pengetahuan sedia ada, informasi dan maklumat-maklumat pada diri tuan-tuan. Bila sebut tentang hijrah, kita tidak mahu sebagai umat Islam kita hanya pandai menyebut perkataan ataupun kalimah tertentu, istilah-istilah tertentu tanpa kita sendiri memahami apa yang kita sebut. Sebagai contoh, bila kita sebut hijrah, seharusnya sebagai umat Islam kita faham sungguh-sungguh, faham benar-benar apakah yang dimaksudkan dengan hijrah. Sebagai contoh, salah satu daripada makna hijrah sebagaimana yang disabdakan menerusi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis sahih, riwayat daripada Imam Bukhari dan selainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat besar Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Rasulullah? Al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Seorang yang berhijrah ialah seseorang yang meninggalkan
apa yang menjadi larangan Allah ke atasnya. Rasulullah bagi tahu, Rasulullah habaq, seseorang yang dianggap sebagai berhijrah ialah seseorang yang meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah atasnya. Jadi kata kunci ini ialah sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah, Rasul dan hari akhirat, kita diminta dan dituntut sedaya upaya dan sebaik mungkin untuk meninggalkan perkara-perkara yang menjadi larangan Allah, yang menjadi cegahan Allah, yang menjadi perkara yang tidak disukai dan dimurkai oleh Allah. Dan dalam masa yang sama, apa jua tuntutan syariat, perintah-perintahnya yang telah kita kerjakan, yang telah kita buat selama ini harus dipertingkatkan ke arah yang lebih baik. Bukan sebelum ni kita tak solat, bukan sebelum ni kita tak puasa, bukan sebelum ni kita tidak buat amalan-amalan dan ibadah lain buat. Tetapi seseorang yang berhijrah, dia cuba sedaya upaya dengan penuh ikhtiar dan usaha dia untuk senantiasa memperbaiki, mempertingkatkan bentuk-bentuk amalan, bentuk-bentuk ibadah yang diperintahkan dan disyariatkan dalam agama. Tetapi yang paling penting, meninggalkan perkara yang menjadi larangan Allah atasnya. Ini menjadi kewajipan bagi setiap mukallaf, lelaki ataupun perempuan daripada kalangan muslimin dan muslimat. Manakala ada hijrah bentuk lain secara ringkas, yang mana hijrah ini disebabkan Islam terfitnah, umat Islam tidak mampu untuk menjalankan dan mengamalkan ajaran agamanya. Ini pernah berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi pada permulaan dakwah Islam di bumi Mekah, yang akhirnya Rasulullah menyarankan kepada para sahabat ini supaya berhijrah ke mana? Ke bumi Habsyah sebanyak 2 kali. Ada hijrah ke Habsyah kali pertama, ada hijrah ke Habsyah kali yang kedua. Kerana di Habsyah dilindungi oleh seorang raja, walaupun beragama Nasrani, iaitu An-Najasyi, tetapi pengamalan Islam dapat diamalkan di sana, tidak sebagaimana di bumi Mekah. Manakala hijrah bentuk yang ketiga ialah perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sama seolah-olah seperti yang kedua tadi, tetapi hijrah ini adalah bentuk hijrah Nabi Muhammad, hijrah Abu Bakar, hijrah sahabat-sahabat yang lain dari bumi Mekah ke bumi Madinah. Dan hijrah ini adalah yang paling besar dan paling kemuncak. Kerana apa? Kerana Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukanlah satu agama yang hanya eksklusif persoalan ibadah semata-mata. Kalaulah Islam yang Nabi bawa ini hanya bersangkutan dengan amaliyah ibadah, Rasulullah tidak perlu berhijrah ke Madinah. Cukup solat di Mekah, cukup tawaf di Mekah, cukup sa'i di Mekah, cukup beribadah di Mekah. Kalau Islam hak Nabi bawa ni hanya eksklusif persoalan ibadah. Tetapi tidak demikian. Kerana Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah satu agama yang mencakupi keseluruhan bidang kehidupan manusia. Dalam berpolitik kena ada Islam, dalam ekonomi kena ada Islam, dalam bersosial kena ada Islam, dalam beribadah kena ada Islam, dalam bernegara kena ada Islam, dalam perundangan kena ada Islam. Jadi untuk memenuhi tuntutan tersebut, Rasulullah memerlukan satu benda yang paling penting, iaitu kekuasaan. Dan inilah Rasulullah tidak dapati di bumi Mekah, kerana pemerintahan dan kekuasaan pada masa itu dipegang oleh siapa? Oleh hegemoni dan elit-elit bangsawan Mekah. Kita sebutlah beberapa nama yang tentu tuan-tuan maklum.
seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb dan nama-nama yang lain. Jadi atas hal tersebut Allah memerintahkan Rasulullah berhijrah ke bumi Madinah. Dan di bumi ini nantilah, di bumi hijrah inilah Rasulullah akan mendapatkan sokongan, akan mendapatkan dokongan daripada sahabat-sahabat Ansar, iaitu penghuni bumi Madinah. Dipersaudarakan pula dengan sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah yang kita kenali sebagai golongan muhajirin. Dan di sinilah Rasulullah membina negara Islam yang pertama dan didaulatkan serta diuruskan di bawah Piagam Madinah, perundangan pertama yang mengikuti piawaian yang terbaik pada ketika itu. Inilah kuasa yang Rasulullah nak. Bila Rasulullah ada kuasa, Rasulullah dapat melaksanakan segala bentuk perintah-perintah dan amr-amr daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar kita faham apakah yang dimaksudkan dengan hijrah secara ringkas dan lebih kurang. Baik, kalau kita nak mulakan cerita ataupun proses hijrah lebih awal, dia akan memakan masa. Jadi saya akan mulakan dengan perjalanan setelah Rasulullah berada di gua hampir 3 hari 2 malam kerana menyembunyikan diri daripada kejaran pemuka-pemuka musyrikin Mekah. Sepanjang berada di dalam gua, beberapa anak-anak Abu Bakar memainkan peranan yang cukup penting dalam proses ini. Antaranya ialah Abdullah bin Abu Bakar, anak lelaki Abu Bakar. Apa tugas dia? Anak lelaki Abu Bakar yang nama Abdullah ini ditugaskan untuk mencari informasi di kota Mekah. Pada waktu siang, dia akan keluar ke kota Mekah mendengar percakapan dan bicara-bicara pemimpin-pemimpin di Mekah. Cuba dengar, mereka cerita apa pasal bapak kamu, Abu Bakar ni. Mereka cerita apa pasal Nabi. Jadi bila siang harinya dia mendapatkan berita, khabar dan informasi ini, maka pada sebelah petang, bila matahari hampir terbenam, dia akan menuju ke Gua Sur. Di sana dia akan menaiki Gua Sur dan menyampaikan berita dan informasi yang dia dengar, yang dia ambil waktu siang hari tadi. Contohlah kata waktu di kota tadi ada orang cakap pasal Rasulullah sekian. Ada orang cakap pasal Abu Bakar sekian. Dia sampaikan informasi itu hampir setiap hari. Manakala anak perempuan kepada Abu Bakar iaitu Asma, kakak kepada Aisyah, yang pada waktu tu Asma sedang sarak mengandung. Cuba tuan-tuan bayangkan seorang wanita yang kudrat dia lemah, mengandung pula. Tapi dia ni ditugaskan untuk membawa makanan dan minuman. Keluar daripada rumah, berjalan, mengandung, susah payah, menuju ke Gua Sur. Bawa makan, bawa minum. Lepas tu nak kena apa? Nak kena panjat pula. Lalu bila nak panjat ni susahlah. Kita hak tak bawa makan, tak bawa minum pun nak panjat gunung ni, tangan kena macam tu. Nak panjat bukit, takut tergelincir, takut jatuh dan sebagainya. Lalu bagaimana dia buat? Dia mengambil tali pinggangnya. Lalu dia belah tali pinggang dia kepada 2 bahagian. Satu bahagian dia ikat makanan di sebelah kanan dan satu bahagian lagi dia ikat minuman di sebelah kiri. Jadi bila makanan duk kanan, minuman duk kiri, barulah tangan dia ni bertugas sebagai cara untuk menaiki gunung di Gua Sur itu. Jadi tuan-tuan boleh bayang tak? Boleh bayang tak kesusahan dan kepayahan dia? Mengandung ni, kalau hak kata biasa, hak duk hiking hari-hari, kita tak kisah sangat. Jadi tujuan dia apa? Nak bagi makan dekat Rasulullah, nak bagi makan dekat bapak dia, nak bagi
kemudahan dari sudut tersebut kepada dua insan yang mulia ni. Sebab itulah dalam sejarah Asma ni digelar apa? Zatun ni tokin, wanita yang memiliki dua ikat pinggang. Baik, manakala seorang lagi hamba kepada Abu Bakar bernama Amru bin Fuhairah. Tugas Amru bin Fuhairah ini ialah membawa sejumlah kambing, ditugaskan untuk mengembala di kawasan yang menjadi laluan kedua-dua anak Abu Bakar tadi. Cuba tuan-tuan bayangkan, Abdullah nak pi ke gua mesti berjalan. Bila berjalan, tapak kaki atas padang pasir tadi mesti berbekas. Lepas tu nanti nak balik pun berbekas juga. Asma nak pi pun mesti berbekas, dan Asma nak balik semula pun mesti berbekas. Kalaulah tapak kaki dan tanda-tanda ada orang yang melalui kawasan ni menuju ke gua, maka takut akan terperangkap, takut akan diketahui. Jadi tugas Amru bin Fuhairah ni bawa gembalaan kambingnya melalui jalan yang sama. Jadi bila tapak kaki kambing banyak ni, tujuan dia nak menghapuskan tapak kaki laluan pergi dan balik semula dua orang ni sebelum ni. Dan ini adalah bentuk strategi, ini adalah bentuk taktikal pada masa tu. Baik, lebih kurang 3 hari 2 malam. Saya tak mau ceritalah keberadaan dalam gua, apa peristiwa yang terjadi, tu tuan-tuan pun dah tahu. Yang kita nak cerita ialah bila Rasulullah mula nak bergerak, mula nak berhijrah daripada Gua Thur nak menuju ke Madinah. Baik, ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah memulakan perjalanan ni pada awal bulan Rabiul Awal, 1 Rabiul Awal. Dan ada juga riwayat yang menyebut 4 Rabiul Awal. Tak kisahlah mana-mana tarikh, tapi umumnya pada awal Rabiul Awal Rasulullah mula berhijrah. Rasulullah berhijrah ni dengan mengenderai 2 ekor unta. Asalnya unta ni dua-dua dimiliki oleh Abu Bakar, tetapi salah satunya dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seekor unta yang baru dibelinya dengan harga 800 dirham. Dan unta inilah dalam sejarah, dalam kitab-kitab sirah disebut dengan nama Al-Quswa. Unta ni Rasulullah bagi nama Al-Quswa. Baik. Berapa orang yang nak berhijrah ni? 4 orang. Unta Rasulullah dibawa dan dipandu oleh seorang apa? Seorang juru pandu, juru arah, yang telah disewa oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ni seorang musyrik, penyembah berhala daripada Bani Dail. Nama dia Abdullah bin Uraikid Al-Laisi. Walaupun dia ni orang musyrik, tetapi Rasulullah dan sahabat Sayyidina Abu Bakar ni menyewa perkhidmatan dia, kepakaran dia, iaitu dalam menunjuk jalan, menunjuk arah daripada Mekah ke Madinah pada jalan yang bukan menjadi kebiasaan laluan. Biasanya contoh kalau orang nak pergi ke Mekah, pergi Madinah, guna jalan ni, jalan biasa ke, kalau bahasa kita jalan highway ke, hak selalu orang guna. Tapi nak guna kawan ini sebab dia mahir, dia pakar bab lorong-lorong tikus, bahasa nak bagi mudah faham lah tu. Jalan-jalan ciluk, kita kata. Dia hebat. Jadi guna khidmat dia. Jadi nak disebutkan di sini bahawa Islam sama sekali tidak pernah mengharamkan, tidak pernah menolak dan menafikan daripada umat Islam menggunakan kepakaran dan kemahiran walaupun bukan daripada yang beragama Islam, non-Muslim, sekiranya kepakaran itu adanya manfaat dan faedah. Sebagai contohlah kita kata, zaman dulu kita ni tak ada lagi motor, tak ada lagi kereta. Jadi hak buat motor, buat kereta tu siapa?
Mak Saleh semua, hak bukan orang Islam semua. Tapi teknologi dan saintifik yang mereka buat tu ada faedah, ada manfaat. Kita bawa motor, ada kegunaan dia. Kita bawa kereta, ada kegunaannya. Tak salah kita guna sains dan teknologi yang datang daripada mereka sebagai contoh. Dulu kita pergi haji, naik kapal. Kapal tu pun bukan hak orang Islam buat, hak Mak Saleh juga buat. Tapi lepas tu kemeningkatan teknologi, mereka buat kapal terbang pula. Jadi lebih memudahkan. Kita pun naik kapal terbang, bukan hak orang Islam buat juga. Tu nak menggunakan manfaat, tak ada masalah. Tapi syarat dia hendaklah dirahsiakan perjalanan ni. Baik. Kembali, Abu Bakar akan naik dengan siapa? Abu Bakar akan dipandu oleh hamba dia tadi, hak bawa kambing, hak hilangkan jejak tapak tadi, Amru bin Fuhairah, dan Abu Bakar membonceng di belakang. Jadi sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka bergeraklah keempat-empat individu ini memulakan perjalanan. Dan perjalanan ini secara rumusan, pada waktu siang mereka banyak bersembunyi dan berehat. Takut terserempak, takut ternampak kat orang. Tapi perjalanan ini banyak dilakukan pada waktu malam. Baik, apa peristiwa-peristiwa yang ada dan terjadi sepanjang perjalanan Rasulullah menuju ke Madinah? Antaranya ialah, bila Rasulullah nak guna bukan jalan biasa, Rasulullah terpaksa mengambil hala ke sebelah kiri. Kalau kita tengok peta kat atas tu, hala ke sebelah kiri ni pesisiran Laut Merah. Jadi bila Rasulullah berjalan ni, sampailah di suatu dusun yang bernama Qudaydin. Dusun ni nama dia Qudaydin dalam wilayah Ar-Rabigh. Bila sampai di pekan mereka, dusun mereka, Rasulullah dan sahabat-sahabat ni turun untuk mencari bekalan. Biasalah orang nak berjalan jauh, perlukan bekalan yang diperlukan. Jadi waktu duk cari barang, waktu duk membeli ni, ada beberapa orang yang menyapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kerana orang ni tak kenal Nabi, jadi mereka tak tegur Nabi. Tapi hak jumpa tu ada beberapa orang yang mengenali Sayyidina Abu Bakar. Kerana Abu Bakar ni seorang peniaga, seorang pedagang. Dia banyak berjalan. Dan mungkin ada orang yang pernah mengenali beliau ataupun dengan kata lain wajah beliau. Lalu sebahagiannya ada yang bertanyakan tentang Nabi ni. Ni siapa ni? Tapi Abu Bakar dia buat helah. Ni kawan aku. Dia sebagai penunjuk jalan kami. Sebab selalunya kami pi ni guna jalan lain, tapi kali ni kami guna jalan lain. Dan sahabat kami inilah yang bertugas menunjukkan jalan pada kami. Nabi duduk diamnya. Helah. Jadi tak berapa lama ada seorang pemuda ni, dia duduk tengok, dia duduk tilik, dia berasa macam kenal, macam Abu Bakar dengan Rasulullah. Rasa macam dua orang ni lah yang dikehendaki, yang di-reward, yang wanted oleh pembesar-pembesar musyrikin di Mekah. Siapa yang berjaya memberkas dan menangkap Nabi Muhammad dan membawa pulang kepada mereka di Mekah, maka habuannya ialah 100 ekor unta. Besar tu tuan-tuan. Dan kita tahulah kenderaan yang paling mewah pada masa tu selain daripada kuda, unta. Kalau zaman kita ni, kenderaan kita kereta. Mungkinlah boleh kita nisbahkan, kalau setakat kuda tu Toyota Camry ke, Honda Civic ke, kelas-kelas tu ya. Tapi bila kata unta ni, mungkin tahap Mercedes, BMW, Bugatti, Ferrari, Porsche, Jaguar dan sebagainya. Kalaulah kita ambil BMW lah, 100 ekor unta seolah-olah sama dengan 100 biji BMW. Siapa tak mau? Tangkap orang ni, berkah orang ni, ikat orang ni, wapi kepada musyrikin Mekah, contoh nisbah, hari ni dapat 100 biji kereta BMW. Tak ada apa.
Suka bukan main. Kita orang cabut nama kita naik nombor 1, dapat kereta kancil Bukit Jambul pun boleh bayang dah perasaan gembira. Orang tangkap 7032 Ustaz Auni Muhammad. Dapat apa? Kereta kancil je. Tapi nak cakap gembira dia, hari ni aku dapat kereta sebiji. Tu pun nak habis dah. Ni kalau bayangkan habuan dia 100 ekor unta nisbah 100 biji BMW. Tak ada. Jadi dia tu sebab orang bawahan pi bagi tahu dekat ketua pemimpin dia. Di situ yang terkenal ialah Bani Mudlish. Pemimpin Bani Mudlish ialah Suraqah bin Malik bin Ju'sum. Suraqah bin Malik bin Ju'sum. Jadi kawan ni pun pi jumpa Suraqah, dan Suraqah pada waktu tu ada rapat umum, pertemuan dengan orang lain, ada majlis. Jadi dia bagi tahu senyap-senyap dekat Suraqah, tadi waktu aku berada di pasar, aku melihat ada orang ni yang aku berkira-kira bahawa mereka inilah yang dikehendaki oleh orang-orang di Mekah, dan hadiahnya ialah 100 ekor unta. Jadi apa respon Suraqah bila diberitakan informasi tu? Suraqah ni dia buat helah. Dia kata sebenarnya orang yang kamu tengok tu bukan orang yang dikehendaki oleh geng-geng di Mekah. Bukan Abu Bakar, bukan Muhammad. Nama dia ialah dia reka nama hak dia reka sendirilah. Kalau kita nisbah hak kamu tengok tu bukan Muhammad, nama dia Ja'far. Kamu tengok tu bukan Abu Bakar, nama dia Mahmud, contoh. Dia reka sendiri ya nama tu. Sebenarnya semalam aku dah jumpa dengan mereka. Bukan. Mereka tu kehilangan barang. Mungkin mereka datang lagi hari ni kat pasar tu nak cari barang mereka hak tercicir dan tertinggal tu. Bila tuan jawab lagu ni, pilah kawan tu je. Yang sebenarnya apa? Yang sebenarnya dia nak bolok 100 ekor unta tu sorang-sorang. Bayangkan kalau dia kata, lagu tu ke, mai kita pergi 1000, kalau dapat hadiah kena bagi 50 ekor seorang. Jadi dia buat halah, bukan. Kawan tu bukan balik. Sebenarnya dia nak apa? Sekejap lagi dia akan pergi kejap lah. Dia nak hadiah tu untuk diri dia sorang-sorang 100 ekor unta. Dan dia bubarkan pertemuan tu. Entah mesyuarat PABG sekolah mana dia pengurusi masa tu, wallahualam lah. Tu saja saya habaq lah. Lalu dia menyediakan kelengkapan dia dengan seekor kuda. Mungkin dengan pedangnya, mungkin dengan panahnya, kejar Nabi. Dan akhirnya beliau berjaya menyusuri Rasulullah dan sahabat-sahabat tadi. Jadi Abu Bakar ni bila berpaling tengok musuh dah dekat, wahai Rasulullah, kita ni dah tertangkap dah. Rasulullah diam saja. Kamu jangan sedih, kamu jangan bimbang. Sesungguhnya Allah berserta dengan kita. Bila makin dekat, Abu Bakar ni gelisah, menangis dia. Pasal apa kamu menangis, Abu Bakar? Aku menangis bukan kerana takut aku yang tertangkap. Aku menangis bukan kerana takut aku yang terbunuh, tapi kerana kamu, wahai Rasulullah. Dia menangis tu takut Nabi yang kena tangkap, takut Nabi yang kena bunuh. Dia bukan menangis persoalan diri dia. Lalu bila hampir tu, Rasulullah berdoa, Allahumma kfina bima syi'ta. Ni doa Nabi. Wahai Allah, engkau cukupkanlah orang ini, iaitu Suraqah, bagi kami ini sesuai dengan kehendakmu. Jadi tiba-tiba kaki kuda Suraqah hak tengah kencang kejak tu tergelincir, yang menyebabkan bila kaki kuda ni tergelincir, terpelantinglah jatuh Suraqah dari kuda dia. Berasa tak sedap hati dah ni. Elok-elok naik, elok-elok kejak, elok-elok kencang ni, tiba-tiba tergelincir, jatuh. Lalu kerana kuatkan semangat dan tekad nak dapatkan habuan tu, nak tangkap Nabi, dia kuatkan diri dia, naik sekali lagi, kejap lagi.
Bila kejap hampir dengan Nabi, Nabi doa, buat kali yang kedua, doa sama tadi. Allahumma kfina bima syi'ta. Sekali lagi kaki kuda dia terpeleset dan dia jatuh daripada kuda, buat kali yang kedua. Dua kali dah jatuh. Boleh bangun lagi, boleh gagah lagi, naik lagi, kejap lagi. Kejap-kejap lagi, bila sampai dekat, Rasulullah berdoa dengan doa yang sama buat kali yang ketiga. Allahumma kfina bima syi'ta. Kali ini berbeza. Kaki kuda dia seolah-olah terperosok, kita kata jereluh dalam padang pasir itu sampai tahap lutut, yang menyebabkan jadi apa? Kalau motor ni wikang, bukan wili ni tayar depan naik, ni wikang. Dia jadi somersault. Kalau tengok cerita drama Jepun dulu, Mirror Attack tu, sebelum nak tampak, nak semih bola tu, dia pusing-pusing dulu, jatuh ni jam lah dia. Dia rasa tak sedap hati dah, rasa tak seronok dah. Dia dapat bayangkan dah kemenangan berada di pihak Muhammad. Lalu kali ini dia tinggalkan kuda dia, dia abaikan kuda dia, dia berlari pergi kejar unta Nabi. Lari. Abu Bakar suruh teruskan perjalanan. Tapi pada waktu itu, sesungguhnya Suraqah benar-benar sudah ternafi daripada niat dan kejahatan awal tadi. Dia benar-benar minta tolong dan memerlukan bantuan. Lalu Nabi berhenti, U-turn, turun. Dia minta maaf, semaaf-maafnya kepada Rasulullah atas perbuatan dia tadi. Maka dia minta supaya perbuatan dia ni jangan dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan atas hal tersebut maka surat perjanjian ditulis. Waktu tu Abu Bakar bawa alat-alat untuk menulis, tempat nak menulis. Kenapa Abu Bakar bawa benda ni semua? Kerana dibimbangi takut-takut sepanjang perjalanan ini ada wahyu-wahyu baru yang turun pada Nabi. Jadi kalau ada wahyu baru, boleh tulis siap-siap. Jadi guna perkakasan tadi diperintahkan kepada Amru bin Fuhairah, hamba Abu Bakar tadi, tulis surat perjanjian. Sekiranya Rasulullah satu masa kembali semula ke Mekah, dia tidak akan mengapa-ngapakan Suraqah atas perbuatan dia hari ini. Jadi Rasulullah serahkan surat tu. Surat ini untuk aku, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Ya, untuk kamu. Dan Rasulullah memberikan satu vision pada dia. Gambaran masa depan apa yang akan berlaku pada Suraqah. Wahai Suraqah, di suatu masa kamu akan memakai perhiasan dan gelang-gelang serta binggal-binggal. Binggal tu budak-budak kita panggil bengal hari ini. Perhiasan binggal daripada emas milik Maharaja Parsi. Cuba tuan-tuan bayang vision yang Rasulullah bagi pada Suraqah. Perhiasan, mahkota, gelang mah, perkakasan mah daripada kerajaan Parsi. Sedangkan diri Rasulullah sendiri waktu tu pun Madinah tak sampai lagi. Kalau ikut adat secara biasa, kita kata dia ni sembang kari ya, cakap bual lah, cakap kosong. Dia hijrah pun tak sampai Madinah lagi, duk cerita pasal pakai perhiasan Maharaja Parsi, Kisra Parsi. Tapi itulah yang berlaku. Vision yang Rasulullah bagi ni berlaku 24 tahun kemudian. Bukan pada zaman Rasulullah, Rasulullah dah wafat. Bukan zaman Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar dah wafat. Tapi zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kerana zaman pemerintahan Umar lah kerajaan besar Parsi runtuh, jatuh dan hancur binasa. Waktu itulah segala ghanimah-ghanimah, perkakasan-perkakasan dibawa kepada khalifah di bumi Madinah. Dan waktu itu Umar panggil Suraqah ke Masjid Nabawi. Dan di hadapan orang ramai dia minta Suraqah pakai benda-benda tu. Suraqah pun ambil lah.
pakai, baru dia teringat benda ni Nabi dah habaq kat dia 24 tahun lepas. Baru jadi 24 tahun kemudian. Tu serba sedikit mengenai Suraqah bin Malik. Seterusnya, lebih kurang 3 batu. 3 batu berapa kilo, Muhtar? Lebih kurang 3 batu berapa kilo? 3 batu berapa kilo, ya kan? Maksudnya ada beberapa kilo lah. Sampailah Rasulullah dengan rombongan dia ni di perkemahan Ummu Ma'bad. Tuan-tuan boleh buka kitab tarikh, kitab sirah, perkemahan Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ni sebab anak depa nama Ma'bad dipanggil Ummu Ma'bad, suami dia Abu Ma'bad. Nama dia yang sebenar ialah Atiqah binti Khalid bin Munqis. Ummu Ma'bad ni, dia adik-beradik sahabat besar Nabi Khunais bin Khalid bin Munqis. Khunais ni antara tentera dan ahli perang yang hebat. Dia duduk bawah seliaan komander Khalid bin Al-Walid ketika peristiwa pembukaan kota Mekah, dan dia syahid pada hari pembukaan kota Mekah. Adik-beradik Ummu Ma'bad ni nama Khunais bin Khalid bin Munqis. Dia sendiri Atiqah binti Khalid bin Munqis. Jadi suami dia Abu Ma'bad tu nama Aksam. Jadi waktu Rasulullah tiba di perkhemahan Ummu Ma'bad, suami dia tu tak ada. Suami dia dah keluar mengembalakan kambing-kambing mereka. Jadi tinggal Ummu Ma'bad seorang. Tujuan singgah ni kerana khemah Ummu Ma'bad ni adalah laluan. Kita kata macam RNR, orang berhenti nak dapatkan sumber bahan-bahan makanan dan minuman. Yang Rasulullah dan Abu Bakar nak dapatkan ialah kurma, daging dan susu kambing. Tapi sayangnya semua keperluan tu habis dah. Tak ada dah. Bahkan Ummu Ma'bad kata, demi Allah, sekiranya kamu semua memerlukan barang-barang tersebut, kalau aku ada, kamu tak perlu bayar pun. Aku akan bagi secara percuma. Tapi aku sendiri pun kehabisan sumber-sumber dan barang yang kamu minta dan nak ni. Tak ada. Jadi tak lama Rasulullah terpandang seekor kambing. Jadi Rasulullah tanya, Ummu Ma'bad, kambing apa tu? Dia kata, ni ialah seekor kambing yang sedang dalam kepayahan dan kesakitan. Dia jenis sakit tak berapa kuat. Sebab tu suami dia tak sertakan dia sekali pi gembala tu. Sebab dia jenis tak larat, sakit, lemah. Jadi tinggal dia. Jadi kambing tu ada susu ke tak? Ummu Ma'bad kata, kalau ada susu lagi parah keadaan dia. Jadi kalaulah kamu memberi keizinan kepada aku, boleh tak aku nak cuba try pi perah susu dia, kok ada ke? Kalau kamu nak, pilah. Jadi dengan tangan Rasulullah yang mulia, Rasulullah try perah, keluar susu. Tu mungkin mukjizat Nabi lah, anugerah pemberian daripada Allah. Lalu dia minta sebuah gelas. Kepada siapa? Kepada Ummu Ma'bad. Jadi tadah gelas tu Rasulullah perah, penuh satu gelas. Dan gelas pertama yang dipenuhi susu ni diberi kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, suruh minum. Abu Bakar minum sampai habis satu gelas. Rasulullah perah pula. Penuh gelas tu Rasulullah bagi dekat pembantu Abu Bakar, Amru bin Fuhairah. Habis pula satu gelas. Rasulullah letak, perah lagi. Gelas yang ketiga Rasulullah bagi pada siapa? Penunjuk jalan yang diupah disewa tu, Abdullah bin Uraiki, seorang musyrik. Minum Abdullah, habis. Rasulullah perah lagi. Kali yang keempat baru Rasulullah minum. Gelas yang sama. Jadi di sini kita dapat memahami satu adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang terakhir minum sebelum Rasulullah, gelas ketiga tu siapa minum? Abdullah bin Uraiki, seorang musyrik. Ni bukan teknik nak minum ni.
Kalaulah tadi Abdullah bin Uraiqi seorang musyrik minum, pasti gelas ni akan terkena apa? Gigi dia mungkin, bibir dia mungkin, mulut dia mungkin. Tapi selepas tu Rasulullah ambil, adakah Rasulullah buat macam ni? Alah, orang musyrik ni minum, aku kena genyih-genyih dulu. Lawyer aku nak minum, mulut orang musyrik. Adakah Rasulullah buat lagu tu? Tak. Adakah Rasulullah kata Makbat tukar gelas lain lah, sebab yang last tadi musyrik minum, aku nak gelas lain. Adakah minta tukar? Tak. Gelas itulah juga Rasulullah minum. Ni nak mengajarkan kepada kita bahawa yang pernah disebut oleh Rasulullah tentang najisnya orang kafir dan musyrik ni bukan pada fizikal, tetapi pada akidah dan kepercayaan mereka. Hak kata musyrik dan kafir ni najis, akidah hak mereka pegang tu, kepercayaan salah yang mereka pegang tu. Dari sudut fizikal, kalau mereka bersih, bersihlah sama seperti kita. Kalau kotor, kotorlah sama seperti kita. Perah lagi gelas yang kelima, bagi kat siapa? Orang berbudi, kita berbahasa. Suruh Ummu Makbat minum. Ambil kat mana susu ni? Perah kat mana? Kambing tadilah kami minta izin nak perah tu. Ada susu ke? Ada. Rasulullah perah lagi kali yang ke-6. Bagi kat Ummu Makbat. Untuk siapa? Nanti suami kamu balik daripada mengembala kambing, bagilah susu ni kat dia. Jadi ringkas cerita, Rasulullah tinggalkan perkemahan Ummu Makbat, baliklah Aksam Abu Makbat. Bagilah susu ni kat dia. Terkejutlah kawan ni. Tadi sebelum keluar sarapan tadi tak ada lah kata susu-susu. Lepas tu hak aku tinggal pula kambing hak tak ada susu. Macam mana pula kamu boleh sediakan susu untuk aku? Kambing hak ada susu semua aku bawa aku gembala ni. Tadi perkemahan kita disinggahi oleh 4 orang. Sifat orang dia macam ni, macam ni, macam ni. Perangai mereka macam ni, macam ni, macam ni. Tutur kata mereka macam ni, macam ni, macam ni. Karakter mereka macam ni, macam ni. Ali Abu Makbat terfikir, mungkin inilah orang daripada golongan bangsawan Mekah yang orang duk cerita tu. Pasal musyrikin Mekah hak wanted, hak reward tu. Jadi bila kepada tengok cerita tadi, dia mempunyai kelainan pada pemikiran dia. Bukan kata macam Suraqah nak dapat 100 ekor unta, tak. Daripada sifat yang isteri dia cerita, adab isteri dia cerita, karakter isteri dia cerita, ni bukan orang biasa. Dan aku berimpian dan berharapan kalau suatu masa aku bertemu dengan dia sekali lagi, maka aku akan beriman dan menjadi pengikutnya. Dan dia mengotakan kata-katanya. Selang beberapa bulan Rasulullah sampai di Madinah, mereka sekelamin, sepasang ni suami isteri berangkat menuju ke Madinah, bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, masuk Islam, jadi sahabat, sahabiah, pengikut Nabi. Dan ada riwayat yang menyebutkan, wallahu alam lah riwayat ni betul ke tak betul, benar ke tak benar, tapi dalam kitab sirah ada menyebut kambing yang Rasulullah perah susunya tu hidup sampai zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Pada tahun ke-17 Hijrah, ada riwayat sebut sampai tahun 18 Hijrah baru kambing tu padam. Lama tu. Tapi hayat kambing ni berapa lama wallahu alam lah, kena tanya geng kambing lah. Tapi ada satu kisah warak salah seorang imam 4 mazhab. Tentu kita sedia maklum dan kenal siapa pengasas dan pendiri mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Imam Abu Hanifah ni duduk di mana? Di Kufah. Satu ketika Baitul Mal Kufah telah kehilangan seekor kambing. Kambing Baitul Mal hilang seekor. Jadi sebelum ni Imam Abu Hanifah makan kambing, suka makan kambing, tapi kerana sifat warak dia tu, bila dengar seekor kambing Baitul Mal hilang, selama tempoh tu lah tak jumpa tak apa, dia tak makan daging kambing. Pasal apa tak makan? Takut bila dia makan kambing termakan daging kambing hak hilang tu lah. Jadi nak cari tahu, cara dia ialah dia pergi jumpa lah
gembala-gembala kambing, hak orang biasa menguruskan kambing, tempoh paling lama kambing ni boleh hidup berapa lama? Lalu mereka memberikan jawapan lebih kurang 7 tahun. Jadi dalam tempoh berapa? Lama, 7 tahun tak makan kambing. Kira lepas 7 tahun tu baru dia makan balik. Walaupun tak jumpa, kau tak tahu di mana tu, kira agar binatang tu dah padam, dah tamat tempoh. Kalau kita lagu mana? Mukhtar. Kambing hak nak korban Masjid Binjai 2 ekor hilang. Selagi tak jumpa, selagi itulah aku tak makan kambing. Tak ada Kalau malam ni Mukhtar kata, start kambing, habis 2 pinggang. Tak kira lah kambing hak hilang tu ke kambing mana. Tak, itu nafsu kita terhadap makanan. Tapi cerita tadi nak habaq pasal apa? Pasal waraknya Imam Abu Hanifah. Baik, kembali. Seterusnya, dalam perjalanan sekali lagi, ketika ni Rasulullah bertemu dengan kafilah perdagangan yang baru balik daripada berniaga di Syam. Bertemu pada satu laluan, iaitu sahabat Zubair bin Al-Awwam dengan kafilah dia. Sahabat besar Nabi ni Zubair bin Al-Awwam. Jadi bila tengok keadaan pakaian Nabi, pakaian Abu Bakar tu, dia turun lalu memberikan 2 persalinan jubah putih yang baru. Satu untuk Rasulullah, satu untuk Abu Bakar. Jadi Rasulullah dengan rombongan dia akan menyusul, dan Zubair berjanji dia akan balik di Mekah, menyediakan bekalan dan keperluan, dan nanti dia akan menyusul kemudian membawa ahli keluarga Abu Bakar. Baik, bila sebut Zubair sepintas lalu, Zubair bin Al-Awwam ni nama besar, antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Zubair ni 10 sahabat dijamin masuk syurga. Jadi kalau tanya kita, cuba sebut satu-satu 10 orang sahabat Nabi ni, ingat ke tak? Agak-agak ingat ke tak? Ingat ustaz, tapi 4 orang tu lah hak jadi khalifah tu lah. Lepas pada tu tak ingat dah lah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, habislah kita lah. 6 orang lagi tu kotang kanting duk fikir, belik Google, belik buku, belik kitab. 10 orang baru. Tapi kalau tanya pemain Barcelona 11 orang, semua dia ingat nama. Penjaga gol nama apa, defend nama apa, tengah nama apa, penyerang nama apa. Tak cukup ingat nama negara asal depa pun. Kalau pertahanan ni bermain Brazil ni, kalau penyerang ni Argentina ni, kalau penjaga gol ni Belanda ni, contoh. Lepas tu kalau hak minat lagi, kalaulah Messi ni gaji bulanan dia ni orang bayar 500,000 seminggu ni. Kalau penjaga gol pula 280,000. Tu kata-kata hak minat sangat lah tu. Tapi nama sahabat 10 orang pun jenuh nak peringat. Siapa dia? 10 orang lagi. Cuba ingat balik. Dah kita sebut dah ni, seorang ni Zubair bin Al-Awwam. Lepas tu sahabat paling kaya, bukan Osman, seorang lagi hak berniaga di pasar Yahudi. Hak dia bolok semua perniagaan di pasar Yahudi, Abdul Rahman bin Auf. 6 orang dah. Yang ketujuh, hari perang Uhud, Abu Bakar kata apa? Hari ini segala-galanya adalah hari, Abu Bakar sebut nama sahabat tu. Dia man of the match. Kalau bola, kira 9.7 lah. Siapa dia? Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah. 7 orang. 8, Bilal bin Rabah ada. Walaupun hak tu pun akan masuk syurga, tapi tak tersenarai dalam 10 ni. Sa'id bin Zaid. Siapa Sa'id bin Zaid? Adik ipar Saidina Umar, suami kepada Fatimah binti Khattab, yang kena tampak dekat Saidina Umar waktu baca surah apa? Surah Taha senyap-senyap dalam rumah dia tu. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Dan melalui ayat daripada surah itulah Umar mendapat hidayat. Adik ipar Umar, Sa'id bin Zaid.
Dan yang kesembilan, yang Rasulullah doa pada dia, setiap kali dia melepaskan bidikan anak panah dia, pasti akan mengenai sasaran. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan yang ke-10, dia ialah orang yang paling amanah daripada umat ini, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Itu 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Baik, bila sebut tentang Zubair, Zubair ni bukan setakat sahabat Nabi, bukan dijamin 10 masuk syurga, tetapi Zubair juga adalah sepupu kepada Rasulullah sendiri. Zubair tu sepupu Nabi. Tapi sebab kita belajar sirah sahabat-sahabat Nabi ni, selalunya sepupu ni dia naik nama bila berhubungan bapak dengan bapak. Contoh macam Abdullah, adik-beradik dengan siapa? Abu Talib, pak saudara Nabi. Jadi kita mudah kenal bila tanya siapa sepupu Nabi? Ali. Siapa sepupu Nabi? Ja'far. Siapa sepupu Nabi? Uqail. Siapa sepupu Nabi? Ummu Hani. Sebab belah lelaki. Begitu juga dengan anak-anak Abu Lahab. Abu Lahab jahat-jahat dia pun dia tetap pak saudara Nabi. Bila dia pak saudara Nabi, anak dia confirm sepupu Nabi. Utbah sepupu Nabi, Utaibah sepupu Nabi, Mu'attab sepupu Nabi. Itu semua anak Abu Jahal. Tapi banyak lagi sepupu Nabi hak belah mak, jarang kita dengar. Abdullah bin Jahshin, Ubaidillah bin Jahshin, dan isteri Nabi sendiri Zainab binti Jahshin. Itu semua sepupu Nabi. Dan Zubair sepupu Nabi belah mana? Belah mak. Sebab datuk Nabi Abdul Muttalib ni, isteri dia ada 5 orang. Bukan 5 orang satu masa lah, 5 orang masa yang berbeza. Dari 5 orang isteri, Abdul Muttalib tok Nabi dapat 10 orang anak lelaki, 6 orang anak perempuan, 16 orang semua. Jadi hak sulung perempuan tu nama dia Safiyah binti Abdul Muttalib. Safiyah zaman jahiliyah pernah berkahwin dengan adik-beradik Abu Sufyan. Abu Sufyan hadut lawan Nabi itulah bapak Muawiyah tu. Nama dia Haris bin Harb, adik-beradik Abu Sufyan bin Harb. Kemudian perkahwinan ni tak kekal lama. Kemudian Safiyah mak saudara Nabi ni kahwin dengan seorang lelaki bernama Awam. Bila kahwin dengan Awam itulah lahirnya Zubair bin Al-Awam dan adik-beradik dia Abdul Ka'bah bin Awam, Sa'id bin Awam. Jadi sebab apa dia jadi sepupu dengan Nabi? Sebab dia anak mak saudara Nabi, Safiyah tu. Okey. Selain daripada Zubair ni sepupu Nabi, Zubair pula boleh jadi anak saudara Nabi. Anak saudara Nabi kat mana? Nabi dahlah sebatang kara, yatim. Nak jadi anak saudara ni kena mari ikut adik-beradik kurang-kurang. Nabi abang tak ada, kakak tak ada, adik lelaki perempuan tak ada. Kok mana Zubair boleh jadi anak saudara Nabi? Awam tu saya tak cerita habis lagi. Nama Awam yang sebenar ialah Awam bin Khuwailid. Awam bin Khuwailid tu adik-beradik Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi. Nabi kahwin dengan Khadijah, adik-beradik Khadijah tu Awam. Jadi Zubair otomatik anak saudara Khadijah. Dan bila kahwin dengan Nabi, dia jadi anak saudara sabit Nabi. Dan Zubair juga boleh jadi abang ipar Nabi. Baru sat-sat sepupu, baru sat-sat anak saudara, jadi abang ipar kok mana pula? Sebab Zubair tu kahwin dengan anak Abu Bakar. Siapa? Hak mengandung tadilah, hak bawa makanan itulah isteri Zubair, Asma binti Abu Bakar. Nabi kan kahwin dengan adik dia Aisyah binti Abu Bakar. Jadi Nabi dengan Zubair ni satu kali biras, satu kali abang ipar sabit. Rasulullah dengan Awam jadi lagu mana? Rasulullah kahwin dengan Khadijah. Awam tu adik-beradik Khadijah. Jadi Rasulullah dengan Khadijah jadi lagu mana? Rasulullah dengan Awam jadi lagu mana? Ipar.
ipar satu masa pak saudara sabit, sebab dia kahwin dengan mak saudara Nabi Sofiah. Pening pula. Pimai-pimai keluarga 69. Okey, biarlah tu. Seterusnya, jalan lagi, akhirnya Rasulullah melewati satu perkampungan yang diduduki oleh Bani Sahmin. Bani Sahmin. Ketua mereka salah seorang ialah Buraidah bin Hasib al-Aslami. Mereka ni daripada suku Aslam Bani Sahmin. Bersama dia ada 70 orang anggota. 70 orang ni nak sekat Nabi ni. Mereka juga dah dengar tentang reward dan wanted 100 ekor unta. Jadi Rasulullah melewati kawasan mereka. 4 orang terpaksa berhadapan dengan 70 yang sedang sekat tengah jalan. Sudah nak buat lagu mana ni? Jadi bila sampai dekat, Rasulullah tanya dulu, Man anta? Siapa kamu? Maka Buraidah jawab, Ana Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami. Bila dengar nama Buraidah ni, tengok ketinggian balaghah dan perkataan Nabi. Nabi kata paling dekat Abu Bakar, barada amruna wassalaha. Dia guna nama Buraidah tu, Buraidah, tapi Nabi guna barada. Barada dalam bahasa Arab ni dingin, sejuk. Moga-moga sejuklah urusan kita, dinginlah urusan kita, wassalaha, dan baik-baik saja. Sebab dia sebut nama dia Buraidah, Nabi pun guna perkataan daripada nama dia, barada amruna. Moga baik-baik, dingin-dingin, sejuk-sejuk urusan kita. Mimman anta? Dari golongan mana? Nabi tanya. Dia cakap min Aslam, min Bani Sahmin. Dari suku Aslam, daripada Bani Sahmin. Nabi guna juga benda tu, Aslam. Nabi kata kat Abu Bakar, salimna, moga kita selamat. Min Bani Sahmin wa kharaja sahmuka. Pasal apa Abu Bakar tiba-tiba kamu nak keluarkan saham kamu? Maksud saham tu anak panah. Abu Bakar sebenarnya nak bersedia, takut jadi apa-apa. Jadi selamat. Pasal apa kamu nak keluarkan anak panah pula? Habis Nabi tanya, dia tanya pula, Man anta? Dia tanya Nabi. Nabi tak ada helah-helah, tak ada selindung-selindung. Nabi jawab apa? Ana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Jelas. Aku Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib. Dengar saja jawapan Nabi, asal tadi nak buat apa? Nak tangkap Nabi, nak dapat reward. Lalu syahadah yang keluar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bila dengar saja tuan dia mengucapkan syahadah, maka hak 70 orang lagi ramai-ramai secara serentak mengucapkan syahadah. Lalu Buraidah ketua mereka mengangkat tangan berdoa, Alhamdulillahillazi aslama Bani Sahmin ta'i'ina ghaira mukrihin. Segala puji bagi Allah yang telah mengislamkan Bani Sahmin ta'i'in, dengan tunduk, taat dan patuh, ghairu mukrihin, tanpa dipaksa-paksa. Pasal apa boleh berubah niat ni? Dialog pun pendek, tanya, hang nama apa? Kawan tu jawab. Hang dari kelompok mana? Kawan tu jawab. Tanya Nabi siapa? Nabi jawab nama dia, terus ucap syahadah. Di sini mencakupi dua benda dari sudut psikologi. Pertama ialah keberanian dan kedua ialah menunjukkan kebenaran. Di mana keberanian Nabi? Setakat tanya soalan, kamu siapa, berani ikut mana? Tuan-tuan, kalau kita ni mak rempit, masuk kampung orang, preng, orang kampung tahan. Biasanya siapa tanya soalan dulu? Orang kampung ke kita? Standard orang kampung. Kita orang luar masuk preng, orang kampung tahan. Hang anak siapa? Mai kampung mana? Mai ikut celah mana? Tiba-tiba preng orang sekat. Hang siapa? Oh, kita tanya dulu. Siapa Samsing? Kita Samsing. Siapa Kedebek? Kita tanya dulu. Orang kampung sekat kita, penuh ramai-ramai, kita seorang, kita tanya. Hang siapa?
kampung ni kampung apa? Pasal apa sekat aku? Kedebel dia ni. Daripada pertanyaan tu, hak ramai-ramai nak sekat Nabi, patut depa tanya Nabi. Kamu lalu sini nak pi mana? Kamu ni siapa? Nabi tanya dia dulu. Berani orang ni. Tanya pula kabilah. Tanya kabilah ni jangan main-main. Hang kampung mana? Jangan main nama kampung ni. Lagi orang nak marah. Tapi bila kata tak, dia tak ada sembunyi. Kata, aku kena rahsiakan ni. Identiti aku kena sebut nama orang lain. Tak. Dia bercakap benar. Mungkin dia dah dapat informasi sama seperti Abu Ma'bad tu. Orang ni bukan orang biasa, bukan orang calang-calang. Jadi atas keberanian dan kebenaran yang Nabi sebut nama dia dengan jelas tu, dia terus melafazkan syahadah. Dan tuan-tuan boleh lihat, sebelum sampai ke Madinah lagi, Nabi dah berjaya merekrut 70 pengikut baru dari kalangan sahabat. Jadi hak asal 4 jadi 74. Dan mereka berjanji nak escort, kawal Nabi, biar Nabi ni sampai dengan selamat ke Madinah. Bukan kata ada selesai kami, kamu jalanlah. Kami dengan urusan kami, kamu urusan kamu. Tak. Mereka nak pastikan Nabi selamat, mereka akan escort dan rekrut Nabi sampai ke Madinah. Dan mereka bagi satu cadangan pada Nabi. Bila kita nak sampai dan nak masuk bumi Madinah ni, kita kena sediakan satu bendera, satu panji, menunjukkan kita ni orang luar yang baru datang nak masuk Madinah. Jadi lebih kurang berjalan, akhirnya pada hari yang ditentukan sampailah ke bumi Madinah. Disambut oleh penduduk Madinah. Penduduk Madinah bukan kata hari tu nak sambut Nabi. Hari-hari sebelum ni pun mereka duk tunggu dah. Sebab berita Nabi berhijrah tu dah sampai pada mereka. Jadi hari-hari mereka keluar dari Madinah menuju ke Quba, tempat Nabi first sampai. Madinah dengan Quba ni jauh dia 2 farsah. 2 farsah pula. 1 farsah 3 batu. Jadi 2 farsah 6 batu. Kira lah dengan kilometer ni 6 batu tu sejauh mana. 1 farsah tu sama dengan 3 batu. 3 batu tu juga sama dengan 60,000 hasta. Jadi 2 farsah 6 batu sama 120,000 hasta. Berapa Nazir? 6 batu. Dah nak habaknya sebut batu tu pun jauh dah 6 batu ni. Cuba tuan-tuan bayang, seronok dan semangatnya nak jumpa, nak sambut Nabi dari Madinah keluar 6 batu. Jalan jauh 6 batu, jalan tunggu dari pagi, tak muncul-muncul ni. Kalau panas tengah hari, mereka berlindung bawah pokok, bawah pohon taman. Petang tu sambung lagi, tak muncul-muncul. Bila matahari nak terbenam, tak sampai lagi kok, balik pula 6 batu. Esok 6 batu pula, tunggu Nabi tak sampai lagi, balik 6 batu. Tengok semangat sesungguhnya. Kita hari ni jogging sekilo pun tak sampai, roti canai 14 biji. Ini 6 batu ni. Sampailah Rasulullah hadir. Dan Rasulullah bila tiba tu, Rasulullah duduk rumah siapa? Seorang sahabat Ansar yang bernama Kulsum bin Hadam, daripada Bani Amir bin Auf, suku Aus. Abu Bakar diletakkan di rumah Habib bin Asaf daripada Bani Haris, suku Khazraj. Dan kalau ada orang nak jumpa Nabi, dia tetapkan satu rumah bernama Sa'ad bin Khaisamah. Jadi kalau nak jumpa Nabi bukan pergi rumah Kulsum bin Hadam. Kalau nak jumpa Abu Bakar bukan pergi rumah Habib bin Asaf tu, tempat mereka tinggal dan menginap, tapi satu rumah sahabat lain yang bernama Sa'ad bin Khaisamah. Ada riwayat menyebut Nabi duduk di Quba 10 hari 10 malam sebelum pergi Madinah. Dan dalam Sahih Muslim menyebut 14 hari 14 malam, lebih kurang seminggu ke 2 minggu. Jadi sepanjang duduk di Quba itulah Rasulullah membina masjid yang pertama, Masjid Quba, ussisa ala taqwa. Tanah tempat bina masjid tu, tanah tuan rumah Nabi tumpang tu lah, Kulsum bin Hadam dari Bani Amir bin Auf, suku Aus. Dia bagi tanah dia. Maka waktu nak bina masjid tu, jongkong, kita kata batu jongkong, batu asas pertama tu Rasulullah letak.
Abu Bakar letak jongkong kedua, Osman letak jongkong, Umar letak jongkong kedua, Osman letak jongkong ketiga. Waktu tu Ali sampai dah ke belum? Ali kan duk ganti tempat Nabi tidur tu, tak sampai lagi. Jadi disuruh sahabat Ammar bin Yasir yang mula menembok jongkong tu. Jadi buat siap masjid. Itulah masjid pertama. Kemudian baru Rasulullah berhijrah ke bumi Madinah. Itu kita sambung lain pula. Kalau tidak rapat subuh, panjang lagi tu nak sampai Madinah. Tengah jalan tu solat Jumaat buat kali pertama di situlah. Tengah-tengah jalan antara Quba dengan Madinah, Rasulullah pernah buat solat Jumaat kali pertama. Tapi berbezalah. Masa tu Rasulullah buat macam mana? Solat Jumaat kali pertama Rasulullah solat dulu baru khutbah. Kemudian adalah peristiwa tu yang menukarkan bentuk tu sampai kita hari ni, khutbah dulu baru Jumaat. Tapi saya nak abad hak mula-mula tu Rasulullah solat dulu baru khutbah. Tu solat Jumaat kali pertama tengah jalan. Kemudian ramai orang minta singgah kampung depa hak tengah jalan tu. Rasulullah lalu kampung dia, Rasulullah singgahlah kampung kami, singgah kami. Selagi unta ni tak berhenti, teruskan perjalanan. Sampai kampung tu Rasulullah singgah kampung kami. Biasalah. Kita kan, mari jarang-jarang ulama besar ke, tokoh terkenal ke, nak suruh mari kampung kita, nak jamu makan, nak bagi perhatian kat dia, nak ambil berkat atas dia, macam-macam lah. Tapi selagi unta ni tak berhenti, teruskan perjalanan. Sampailah Rasulullah masuk ke Madinah pun, dia berhenti rumah siapa? Rumah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Kharijah bin Zaid nama dia yang betul. Dia masih anak beranak Nabi. Kenapa anak beranak Nabi? Nabi kan pergi Madinah, bukan tempat Nabi. Pasal apa ada ahli keluarga Nabi di Madinah? Ingat tak kisah Tok Nabi dulu? Tok Nabi dulu, Abdul Muttalib tu mak dia orang mana? Orang Madinah lah. Tok Nabi Abdul Muttalib tu mak dia orang Madinah. Jadi banyak lagi ahli keluarga Nabi hak duk Madinah. Tu salah seorang ahli keluarga Nabi lah, Abu Ayyub Al-Ansari. Okey, jadi saya berhenti di sini, ringkas-ringkas. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik. Baki lagi tu, tuan-tuan, puan-puan, baca kitab sendirilah. Takkan semua nak kena sogok kan? Kalau jenis kambing lembu ni kita kata takkan semua nak rentik air garam. Cari-cari sendirilah sekali-sekala. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.